Ini bunyi idle dia. Nice gila. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi yang indah ni. Kalau korang tengah fikir untuk upgrade motor yang bukan track weapon, yang karakter dia sangat-sangat fun dan dia perform sangat-sangat bagus untuk kegunaan street, lepas tu harga dia pun masuk akal dengan rupa yang sangat unik, maksudnya korang tengah tengok video yang betul. Sebabnya adalah hari ni kita akan melihat dengan lebih dekat spesifikasi dan feature-feature yang menarik dekat motor dekat belakang aku ni, iaitu model The New Dark Side of Japan 2022 Yamaha MT-09. Mantap. Okey, pertama sekali seperti biasa, jom kita tengok benda yang paling aku suka lah dekat motor ni, iaitu ini dia. Kita tengok belah lagi satu. Okey, enjin ni adalah CP3 ataupun cross plane triple 889cc, 3 silinder. Korang boleh nampak exhaust tu ada keluar 3 kan, dia 3 kepada 1. Of course 4 stroke, liquid cool, dual overhead cam dan 4 valve, yang mana bore and stroke dia adalah 78mm kali 62.1mm. Dia dah tambah sikit tu dia punya stroke tu. Dan antara yang menarik dia adalah kalau compare dengan previous model, engine ni dah ditambah dari segi displacement ataupun cc, tapi Yamaha dapat buat benda tu tanpa membesarkan lagi package engine ni. Maksud dia internal bertukar tapi eksternal masih sama macam yang sebelum ni. This is memang nice lah, genius lah. Dalam berubah, luar sama. Ini penting sebab orang selalu lupa yang engine adalah benda pertama yang menentukan handling motor tu, bukan chassis. Sebab dengan engine yang compact, engineer boleh menghasilkan chassis yang baik dengan sangat mudah. Okey, so engine ni menghasilkan 118 horsepower dekat 10,000 rpm dan 93 Nm of torque dekat 7,000 rpm. Kalau kita compare dengan model yang sebelum ni, of course dia ada peningkatan dari segi peak power, tapi yang paling best sebenarnya adalah peningkatan torque. Yang mana bukan hanya jumlah tapi RPM berapa dia dapat peak torque tu. Motor yang model 2022 ni dia lebih cepat, iaitu pada 7,000 rpm macam aku cakap tadi kan, berbanding yang sebelum ni 8,500 rpm. So sifir dia mudah je, lebih torquey, lebih fun. Okey, motor ni menggunakan teknologi ride by wire. Maksudnya kat sini dah tak ada traditional cable lah. Dia pakai kabel elektrik je, ataupun apa yang diorang panggil YCCT, iaitu Yamaha Chip Control Throttle. Kira benda ni advance lah. Yamaha ni sebenarnya antara yang first lah dekat MotoGP dulu. Dia yang first guna full ride by wire. Kira ride by wire tu sepatutnya macam dia punya, orang kata apa, expertise lah sekarang ni kan. Dan feel dia memang aku cakap memang nice gila. Sebab dalam video aku first ride hari tu pun aku dah cakap kan, aku rasa feel dia, feel throttle dia ni macam nice gila. Dia tak ada play tau. Dia tak ada play macam kalau korang pernah bawa Ducati yang baru-baru kan. Dia orang punya ride by wire tu, dia punya throttle tu ada free play. Tapi tu dari segi free play. Tapi motor ni dia dah tak ada free play. Lepas tu dia punya fueling pun terbaik. Okey, masih lagi pada part engine, yang terkeluar ni adalah dia punya transmission box lah. Dia of course 6 speed dan ada slipper clutch. Yes, dia ada quick shifter dan auto blipper ataupun quick shift up and down. Yang ni nice ni, memang smooth gila. Slipper clutch dengan quick shifter dengan auto blipper, of course
jadi smooth gila. Bila kau layan corner tu memang boleh downshift dengan begitu agresif lah. Chassis motor ni pun jadi relax, stabil, smooth untuk turn in. Dia tak upset chassis lah senang cerita. Memang nice. Okey, bercakap pasal chassis motor ni, frame motor ni boleh kata completely new lah. In fact sebenarnya motor ni boleh kata macam 100% jugalah new. Semua benda pun dah ditukar. Chassis ni update yang paling penting yang korang kena tahu adalah bahagian depan dia. Bahagian depan dia dah diturunkan sebanyak 50mm. Banyak 50mm tu. Selalunya kalau kau dengar orang setting geometri motor kan, diorang akan adjust dalam 5mm macam tu. Itu pun dah dapat rasa tau. Dapat rasa dia punya perbezaan. Tapi motor ni bukan 5mm tapi 50mm. Banyak gila. So korang boleh imagine yang handling dia punya cara motor ni react semua boleh kata berbeza banyak dengan MT-09 yang previous model. Ada dua model yang sebelum ni kan, especially dekat front end grip. Memang nice. Ok, frame dia ni diperbuat daripada alloy yang mana Yamaha claim 50% lebih rigid. Lebih nice lah, maksudnya feedback dia lebih nice lah daripada yang sebelum ni. Dan juga dia lebih ringan. Berat basah motor ni adalah 189 kg. Berkurang 4 kg kalau compare dengan yang sebelum ni. Bagi aku motor besar macam ni, kalau dia bawah 200 je dah kira nice lah tu. Tinggal nak tengok macam mana dia distribute weight tu. Sebab kadang-kadang weight distribution tu lebih penting untuk kita dapat feel motor tu ringan atau berat. Ok, ada banyak aspek yang diubah untuk dapatkan berat basah kira serendah tu. Contohnya frame ni sebenarnya dia lebih nipis tapi lebih kuat dan rigid. Itu teknologi apa dia pakai tu korang boleh baca sendirilah. Sebab frame dia ni kira special lah. Korang boleh tengok kepakaran diorang kat MotoGP macam mana kan. Kalau dekat MotoGP tu memang orang suka lah handling dekat Yamaha kan. Subframe ni pun dah bertukar. Kalau yang sebelum ni pakai besi, yang ini pakai aluminium. So lebih ringan. And then rim. Rim ni pun special juga. Kalau tengok ni ada tulisan kan, Yamaha Spin Forge Wheel. So yang ini pun sama, dia punya objektif adalah lebih ringan. So unsprung wake, rotating mass ni seperti mana yang kita tahu, kalau dia berkurang memang akan sangat terasa lah efek dia. Ok, now kita beralih kepada suspension. Ok, suspension ni brand KYB. Depan dengan belakang KYB. Depan pakai USD, fully adjustable. Boleh adjust preload, rebound dengan compression. Untuk belakang pun sama juga. Belakang adalah KYB yang mana dia boleh adjust preload dengan rebound saja. Rebound dia boleh adjust dekat dalam ni, yang itu. Ok, brake pula. Brake depan ni aku rasa ada lah komen kata brake depan ni tak berapa bagus kan. Aku rasa mungkin dia refer kepada MT-09 yang sebelum ni kot. Sebab yang sekarang ni bagi aku dah test dekat Bukit Tinggi semua, aku rasa ok. Memang ok, not bad. Dia pun dah pakai radial tau. Nampak ni, radial mounted. Dia bukan macam yang biasa tu. Kemudian kiri kanan pula kan, ini pula semi floating disc. Cuma brand dia ni je. Brand ni tak tahu korang pernah dengar atau tak. Aku pun baru pertama kali tengok brand ni dipasang secara OEM, iaitu Advix. Advix ni brand Jepun juga ni. Korang boleh google lah. Tapi feel dia ok. Dan dia pakai Nissin untuk master cylinder. Kalau korang tengok ni, dia dah pakai radial juga. Radial master cylinder dengan botol macam ni. Memang nice. Belakang pula single piston Nissin. Ni pun feel dia nice juga. And of course depan dan belakang ada ABS. Kalau rasa nak upgrade pun aku rasa upgrade dia punya brake hose je lah. Brake hose dia rubber kan. Ok, dari segi tayar, depan pakai saiz 120, belakang pakai saiz 180. So memang as expected lah. Dan fuel tank motor ni yang nampak besar ni, kapasiti dia adalah 14 liter. Bagi aku ok lah untuk motor naked macam ni. Ok lah. Malaysia ni pun memang banyak stesen minyak kan. Ok, sekarang aku nak cerita pasal riding position ataupun ergonomik. Aku suka riding position motor ni. Kalau korang tengok dalam video sebelum ni pun aku dah cakap yang aku memang suka riding position motor ni. Pertama, aku memang dah suka riding position dia yang standard. Yang kedua, aku suka dia ada few adjustability. Contohnya dekat foot peg ni, korang boleh adjust dia untuk naikkan sikit. And then tengok macam dia punya master cylinder pun, korang boleh adjust dia sikit, nak dia dekat jauh. Dia bukan macam fix sangat lah. Bagi aku adjustability kecil-kecil ni yang kena ada lah untuk motor-motor sekarang ni. Ok, seat height motor ni adalah 825mm. Dalam first ride impression itu aku dah cakap yang aku ok dengan ketinggian dia. At least untuk orang yang tinggi dia lebih kurang 170mm, memang ok. Seat dia ni ok lah. Dia taklah terlalu keras dan tak terlalu lembut juga. Dan dia ada provide support. Cuma
Bila korang dah bawa terlalu agresif tu, kadang-kadang selalu nak terduduk kat belakang. Sebab dia kan flat kan, dia bersambung macam motor naked biasa lah, memang macam ni. Ok, handlebar dia ni bagi aku posisi dia memang tinggi. Memang dia punya, boleh tengok lah kat sini. Tengok dia punya riser ni kan, tinggi gila. Dan aku rasa ni memang boleh adjust lah kalau dah macam ni kan. Aku suka position handlebar dia ni, satu sebab dia kira jadi macam kau dalam keadaan yang bersedia. Dia tak adalah macam agresif macam motard, tapi dia okey lah, okey. Kau rasa neutral, dia tak ada rasa macam terlalu sporty. Tapi motor ni kan karakter dia macam suka-suka wheelie apa semua kan. Jadi kau rasa in control. Bagi aku sesuai dengan motor ni. Hari tu aku ada ride sekali dengan CB650R. Bila aku tukar motor, aku naik atas CB650 tu, aku rasa macam CB650 tu rasa lebih compact dan juga lebih sporty. Kalau compare dengan ni, dari segi riding position lah. Macam ni, walaupun dia tak terlalu lebar, tapi dia rasa neutral dan upright. Aku rasa motor ni, kalau korang takut pasal dia punya ketinggian tu, aku rasa lah kalau korang jengkit sekalipun kat motor ni, dia tak rasa intimidating. Sebab apa? Sebab dia rasa ringan. So confident lah untuk macam balance walaupun dalam keadaan jengkit-jengkit tu kan. Even tinggi aku 176, aku tak ada lah flat footed, tapi rasa memang okey lah, memang okey sangat lah. Ok, seat dia ni kalau dari segi pillion, korang boleh agak lah, sebab korang nampak kan dia punya tempat pillion tu dia macam turun sikit kan. Kalau macam korang bawa agresif, ada braking sikit, confirm lah pillion akan tertolak ke depan. Bukan pillion yang tak selesa, rider yang tak selesa nanti. Tapi bagi aku, kalau tukarkan dia punya seat cover, orang kata lebih performance, yang dia melekat sikit, lagi better. And then dia punya foot pad position untuk pillion pun aku tak pernah bawa lagi pillion, tapi aku rasa okey. Position dia ni okey, macam tak ada isu lah. Okey, sebelum aku cerita pasal exhaust dia yang tak nampak macam exhaust tu dan bunyi dia, aku nak sembang pasal design motor ni. Benda ni agak kontroversi sikit, especially muka dia ni. Okey, tak apa. Satu-satunya benda yang aku rasa agak kecewa sikit pasal motor ni, selain daripada meter dia yang kecil tu adalah bahagian depan juga, iaitu rupa motor ni. Oh, meter aku belum tunjuk lagi kan. Sekejap lagi aku tunjuk. Okey, marketing statement untuk motor ni, dia sebut the new dark side of Japan. The dark side of Japan. Kalau aku tengok dari segi luaran, yes, sebenarnya dia ada convey lah message tu. Sejujurnya, aku kurang berminat dengan rupa dia. Selepas beberapa lama pun masih tak dapat hadam lagi. Tapi aku as a designer, aku nampak lah apa yang dia nak achieve daripada konsep the dark side of Japan tu. Dan macam aku cakap tadi, dia convey lah message tu. Aku boleh imagine gambar-gambar raksasa lah, macam apa folklore Japan yang lama-lama tu kan. Boleh nampak lah dekat design motor ni. Dan kalau aku jadi lecturer dan ada student present kat aku design macam ni dengan konsep yang dia nak buat tu, aku still akan bagi dia A lah. Aku still akan bagi dia A+ lah. Sebab dia dapat capai lah apa yang dia nak buat, berdasarkan konsep yang dia nak ketengahkan tu. Dia nampak strong, dia nampak raw, nampak honest. Memang apa yang diorang nak dekat naked bike lah. It just, dia punya rupa ni bukan cita rasa aku. Itu je. Dan cita rasa ni korang kena faham, dia memang sangat-sangat subjektif. Aku rasa kalau dia tak ubah total bahagian depan ni, rupa dua mata tu kan, aku rasa lagi cantik lah. Dia just improve lah, improve. Mungkin lah aku cuba rationalkan, mungkin dia nak motor ni nampak macam totally different, sebab motor ni pun memang 100% baru. Ok, sebenarnya dari segi design ni aku nak bagi tahu something, tapi sebelum tu kita tengok dekat-dekat tu. Kalau korang tengok, dia memang nampak raw tu. Korang boleh nampak dia punya screw bolt ni semua, diorang memang tunjuk. Nampak? Depan ni pun tunjuk semua. Kalau certain manufacturer tu macam contohnya Panigale ke apa kan, bolt-bolt ni memang dia tak tunjuk. Memang dia nak cuba untuk sorok ataupun kurangkan. Tapi macam motor ni dengan raw dia, kau boleh nampak dia pilih skru pun color yang berlainan dengan kulit enjin ni. Bahagian ni memang memang dia saja je tunjuk benda ni semua kan. Tapi bagi aku, iyalah, kalau kau jadi designer dan kau punya objektif adalah untuk dapatkan rawness, memang semua nampak macam macam motor, iyalah, macam motor Mad Max. Dia memang akan jadi macam ni lah. Dan aku tak pelik pun kalau ada orang memang suka design macam ni. Again, cita rasa tu subjektif. Aku rasa ramai yang tak tahu pasal design dekat Yamaha ni. Sebenarnya pada tahun 2016, designer asal Panigale, iaitu Gianandrea Fabro, dia masuk ke Yamaha untuk jadi creative director tau. So
Mungkin aku tak dapat confirm, mungkin yang sebelum ni tu hasil tangan dia. Sebab dia sekarang dah tak ada kat Yamaha. Mungkin yang sebelum ni hasil tangan dia, sebab tu kau nampak macam kira dia punya headlamp dia akan jadi dua. Ada dua mata. Mungkin sebab tu kot aku rasa yang sebelum ni nampak lebih design language dia lebih cantik. Walaupun masih mengekalkan konsep yang sama, the dark side of Japan kan. Okey, jom kita tengok cockpit motor ni. Phone mount ni kalau korang nak dapatkan, aku letak link dekat kat bawah lah, dekat description. Sekejap ni aku nak buka dulu. Okey, start dengan belah kanan. Okey, yang atas ni ada kill switch sekali dengan starter switch. Tapi ni nampak lebih premium lah kalau compare dengan NT15 apa semua tu. So di atas ni kill switch, stop, and then run, start. And then yang ini menu toggle dia. So korang boleh scroll, kemudian boleh tekan ke dalam. Macam tu. Okey lah, dia punya feel tu macam sedap juga. Throttle by wire. Yang ni macam aku cakap tadi lah, radial master cylinder daripada Nissin, boleh adjust. And then yang ini clutch pull dia ringan, nice, boleh adjust dia punya kabel kat sini. Ini dia punya button untuk select mode, ni atas bawah, kemudian boleh tekan kat tengah. Ni pun sama juga, okey, sebab jarak dia memang nice untuk ibu jari. Dekat belakang ni pass light ataupun high beam, dan ni high beam, low beam, signal. Nampak yang tu sorok sikit tu hazard light, memang nice. And then horn. So itu untuk dia punya switches. Now kita tengok meter. Okey, meter dia ni kalau korang tengok ada tulis-tulis macam TCS apa semua ni, kalau korang nak tahu, korang kena tengok video dekat atas ni. Korang boleh klik deep dive into their electronics lah. Kalau kita tengok size dia punya meter ni, bagi aku kecil. Dia punya start screen tu kat sini sampai hujung ni. Maksudnya bukan full ni. Kalau full ni memang besar, tapi dia kat sini je. Kecil lah. Aku boleh compare dengan ni, dan dia sebenarnya lebih kecil daripada ni. Tu size dia. Okey, walau bagaimanapun aku kena bagi dia kredit, sebab aku rasa walaupun dia kecil tapi tulisan dia ni sharp. Boleh baca. Okey, kat sini kita boleh tengok RPM dia macam ni. Which is bagus lah. Dia menggunakan total size ni. Kosong ni dia punya speedometer. And then ada indikator QS. Sebab QS dia ni hanya berfungsi apabila 2000 RPM ke atas. Kurang daripada tu tak boleh guna. QS upshift dengan downshift, dua-dua. And then dia ada gear indicator juga. And then ni ada dua macam level ni. Ni boleh tukar macam-macam. And then ada D mode, TCS, ada jam juga. And adalah yang biasa-biasa ada tu adalah. Ada lagi ni signal kat atas ni, kanan dan kiri. Okey, kita tengok ni lah, kita tengok menu lah. Okey, ni ada display setting. Display setting ni ada lap time, boleh on off lah. Dan taco color ni pun boleh tukar. Kalau kita nak tukar dia jadi hitam putih. And then yang ni aku dah terangkan itu, manual TCS. Ni pun aku dah tengok juga, itu vehicle setting. Shift indicator pun dah tengok. Maintenance ni kita boleh adjust berapa interval yang kita nak tukar minyak. Ni boleh adjust sendiri. And then unit dia ni boleh tukar sama ada nak guna km ataupun batu, miles. And then ini sama ada korang nak guna km per liter ataupun liter per 100 km, Celsius ataupun Fahrenheit. Okey. Brightness pun boleh adjust kat sini. Yang ni setting yang paling terang. And then clock, jam macam biasa. Dan button reset. So itu untuk menu dia lah. Kalau macam mode ni, kena tengok video yang sebelum ni lah. Okey, sebelum aku bagi korang dengar bunyi motor ni, korang kena tengok exhaust dia. Exhaust dia ni, dia tak macam normal motor lah. Sebab normal biasanya dia akan keluarkan exhaust kat belakang kan. So korang boleh lah nak tukar slip on. Macam ni memang tak boleh slip on. Ni korang kalau nak tukar, aku rasa memang kena tukar full system lah. So bentuk dia yang pelik ni, aku rasa disebabkan diorang nak lepas Euro 5. Motor ni dah Euro 5 dan exhaust dia ni tembak bawah. Aku rasa belah sini boleh nampak lebih. Exhaust dia ni tembak bawah. Dan bagi aku bunyi dia standard pun dah sedap lah. Okay, jom kita dengar bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyi idle dia. Nice dia. Nice. Alright. Okay, sebelum aku habiskan video ni, seperti biasa, benda yang aku selalu lupa nak cakap adalah harga. Okay, harga dia adalah
sekitar 55,000, bukan on the road. Dan bagi aku lah, selepas aku terangkan spek dia tu kan, dengan elektronik dia yang mantap tu, aku rasa motor ni sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. So kalau korang ada soalan pasal motor ni, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba address kalau ada kesempatan dekat video akan datang. Dan seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan merchandise Nasir Haris Motovlog official dekat Shopee. Link ada dekat description. So sampai sini je dulu. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.